Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua yang sedang bersiaran di laman sumber inspirasi. Jadi insya-Allah pada video kali ini saya rasa nak bercakap berkenaan tentang lebih kuranglah seperti mana video yang saya sampaikan yang terbaru ini, iaitu yang berkenaan tentang diri kita ni tuan-tuan dan sekalian, terpengaruhi oleh beberapa elemen untuk kita buat satu keputusan, tindakan, decision dan sebagainya, iaitu yang mungkin saya boleh ingatkan semula, yang saya boleh listkan semula. Ini menurut pandangan saya, iaitu apa tuan-tuan sekalian, saya boleh listkan 5. Iaitu yang pertama adalah kita akan terpengaruh untuk buat satu keputusan berdasarkan 5 ini. Dipengaruhi oleh 5 ini. Pertama bagi saya, kebiasaan diri kita. Maksudnya kita nak buat satu tindakan atau keputusan, kita akan terpengaruh oleh kebiasaan apa yang biasa kita lakukan. Contoh, kita nak bangun tidur, kita nak bangun ke tak? Kalau kita sebelum ni dah biasa bangun awal, insyaAllah kita akan buat decision untuk bangun awal. Pertama adalah kebiasaan. Yang kedua adalah akal, fikiran kita. Akal maksudnya, contoh tadi kes yang sama, situasi yang sama, kita nak bangun ke tak? Sebelum ni kita bangun lambat, selalu bangun lambat, tapi kita gunakan akal. Aku kena bangun awal sebab aku nak siapkan kerja aku dan sebagainya, so kita bangun awal. So kedua ni adalah faktor berfikir, fikiran, akal dan sebagainya. Kedua. Yang ketiga, saya letakkan, ini bukan fakta, ini pandangan saya. Yang ketiga, kita boleh dipengaruhi oleh nafsu. Nafsu kita. Maksudnya tadi pertama adalah kebiasaan, kedua adalah akal, ketiga nafsu kita. Apa nafsu kita nak? Kita boleh, apa yang kita suka, apa yang kita rasa, rasa nafsu kan, makan ke, nafsu terhadap apa sahaja, keinginan dan sebagainya. Jadi ini boleh mempengaruhi tindakan ataupun keputusan atau apa sajalah terhadap diri kita. Yang ketiga nafsu. Yang keempat, syaitan. Jadi syaitan ni pun boleh mempengaruhi kita, boleh mempengaruhi tindakan, keputusan, action kita dan sebagainya. Dan yang kelima, ilham, yang baiklah, utamanya daripada Allah SWT, daripada malaikat. Jadi kelima-lima ini boleh mempengaruhi kita dalam membuat satu tindakan. Malah apa saja tindakan, keputusan yang kita buat ni, dia boleh dipengaruhi oleh 5 ini bagi saya. Bukan satu fakta, ini bagi saya. Sebab apa saya letakkan 5 ini tuan-tuan dan sekalian? Sebab ramai orang sekarang ni belajar dunia pengembangan diri dan sebagainya, belajar NLP, hipnosis dan sebagainya. Jadi setiap ilmu ini dia ada satu adonan dia, ada formula dia, ada resepi dia. Jadi bagi kita orang Islam, kita jangan meletakkan diri kita bulat-bulat menerima sesuatu yang tidak ada dalil, tidak ada nas, tidak ada hadis yang mengukuhkan ilmu tersebut. Kalau dia tidak ada sandaran itu, maka kita perlu letakkan juga, kita perlu rujuk kepada alim ulama ke, orang alim, ustaz dan sebagainya, supaya apa yang kita lakukan tu selari dengan syariat. Walaupun tuan-tuan dan sekalian, walaupun kita nampak apa yang ilmu pemberdayaan diri itu, itu cakap seolah-olah macam betul, ada kajian dan sebagainya, tetap kita perlu disiplinkan diri kita. Perlu ada dalil, perlu ada hadis, perlu ada pandangan ulama terhadap perkara tersebut, supaya tuan-tuan dan sekalian tidak ada elemen-elemen yang buruk yang menyelinap masuk melalui ilmu tersebut. Ini saya dapat lihat dalam banyak cabang ilmu pengembangan diri ini, pemberdayaan diri ini, yang membuatkan manusia kadang-kadang terciduk, membuat manusia kadang-kadang tertipu. Yang sebelum ini individu tersebut dia dapat berfikir secara rasional, tapi apabila dia terpengaruh dengan ilmu-ilmu yang tidak ada dalil, tidak ada nas, tidak ada pandangan ulama dan sebagainya, menyebabkan tindakan dia menjadi tidak rasional lagi.
menghalalkan sesuatu yang sebelum ni dia tidak buat tetapi dia buat. Contoh marah. Apabila dia terpengaruh dengan satu ilmu yang membolehkan dia marah, yang membolehkan dia melakukan sesuatu yang mengikut kehendak dia, yang seolah macam apa yang dia rasa sesuai dia kena lakukan. Marah ke marah apa sajalah yang kita rasa tak kena, tapi disebabkan oleh ilmu tersebut selalu mendewa-dewakan diri sendiri, maka tindakan dia pun based on nafsu diri dia dan boleh jadi ada ilham syaitan tersebut. Maka tuan-tuan dan sekalian, inilah yang kita nak bendung sebenarnya. Sesuatu yang kita anggap betul tetapi sebenarnya sudah bercanggah dengan apa yang sepatutnya kita perlu buat. Seperti tadi marah yang berlebihan dan sebagainya. Bagi saya, apabila saya melihat banyak perkara yang terkait dengan ilmu-ilmu yang tidak ada dalil, yang tidak terkait dalil, nas, pandangan ulama dan sebagainya, syaitan akan menyak masuk jika seorang menerima ilmu tersebut tanpa menujuk kepada sumber-sumber dalil dan sebagainya. Syaitan boleh menyak masuk dan boleh mengubah tindakan seorang itu perlahan demi perlahan. Seperti contoh subconscious mind, unconscious mind, conscious mind dan sebagainya. Bagi anda yang mempercayai subconscious, unconscious, anda perlu sit down dan lihat daripada kacamata Islam. Apakah pandangan Islam berkenaan ini? Bukan anda menerima bulat-bulat. Saya tak mengatakan semua ilmu ini sebut totally salah, tidak. Tapi kita perlu melihat daripada kacamata Islam. Adakah Islam itu menceritakan diri kita ni terdiri daripada subconscious dan unconscious? Conscious semata-mata? Tidak. Dalam Islam sendiri, kita mempercayai diri kita ini terdiri daripada roh, tidak daripada jasad, kita ada akal, kita ada qalbu. Nah, kekurangan ilmu pemberdayaan diri ini adalah dia tidak menceritakan tentang peranan qalbu, peranan hati. Cuba kita semak ilmu-ilmu yang kita pelajari itu, ada tak cerita tentang peranan hati, peranan qalbu, tempat jatuhnya ilham yang baik, dan tempat juga hati ini juga tempat adalah sumber untuk melakukan kejahatan juga hati ini. Kerana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri banyak menceritakan tentang hati ini. Kalau baiklah hati itu, maka baiklah perbuatan dia. Kalau jahat hati itu, maka jahatlah perbuatannya. So tuan-tuan dan sekalian, tujuan video ni saya buat supaya kita sedarkan diri kita. Kita banyak belajar macam-macam ilmu dan sebagainya, tetapi adakah ilmu yang kita adakah ilmu yang kita pelajari tersebut mendekatkan diri kita kepada Allah ke tak? Kita semak, kita belajar satu ilmu yang baru, adakah membuatkan diri kita lebih khusyuk dalam solat ke tak? Membuatkan diri kita lebih banyak buat amalan ibadat atau tak? Membuatkan diri kita untuk solat di awal waktu atau tak? Membuatkan diri kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah atau tak melalui amalan-amalan kita, ibadat-ibadat wajib kita terutamanya. Kalau prestasi amalan kita, ibadat kita itu menurun, tentu ada sesuatu yang berlaku dalam diri kita yang kita mungkin terlepas pandang, yang mungkin syaitan dah berjaya menyelinap masuk. Sebab tu kita perlu melihat perkara ini penting, iaitu 5 elemen yang saya sendiri, ini pandangan saya sendiri, iaitu pertama adalah kebiasaan. Kita akan dipengaruhi oleh kebiasaan, akal fikiran, syaitan, nafsu dan juga ilham yang baik, ilham daripada Allah SWT, ilham malaikat. Maka bila kita faham perkara ini, maka kita boleh orang kata apa, undurkan diri ke belakang sedikit sebelum buat satu keputusan, supaya bila kita undurkan diri untuk melihat sesuatu itu dengan cara kita menggunakan akal fikiran kita, kita mengharapkan ilham daripada Allah dan sebagainya, daripada kita terus melakukan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kebiasaan buruk yang kita lakukan, ataupun yang mungkin kita anggap tindakan itu betul tapi sebenarnya itu adalah daripada syaitan. Bagi saya, bila kita dapat jaga kesemua ini, insya-Allah kehidupan kita, walaupun kita sedang
diuji ataupun kita sedang mengalami satu situasi level kehidupan kita di bawah, tapi bila kita dapat jaga perkara ini, insya-Allah hubungan kita dengan Allah akan baik. Maka walaupun kita sedang diuji, tapi hati kita, tempat jatuhnya orang kata apa, ilham, nur, bila kita jaga, insya-Allah kita akan bahagia. Inilah hakikat bahagia yang sebenarnya kita nak. Walau apa pun yang berlaku di luar daripada diri kita, walau apa pun yang berlaku, hati kita tetap tenang, hati kita tetap bahagia. Tetapi tindakan fizikal kita ini, tindakan kita tetap kita bertindak, tetap kita lakukan dengan sebaik mungkin. Jadi kalau kita sampai di tahap ini, maka insya-Allah bagi saya kita dapat mencapai kebahagiaan yang sebenarnya. Maksudnya dalaman kita ini bagus, luaran kita ini bertindak. Luaran kita ini bertindak daripada sudut amalan, bertindak daripada sudut melakukan usaha-usaha untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okey, dalam masa sama kita memegang kepercayaan yang kukuh, hubungan dengan Allah dan sebagainya. Sebab tu saya banyak bercakap tentang perkara ini sebenarnya kerana sekarang ni ramai orang mengalami depres, stres, macam-macam lah masalah psikologi dan sebagainya. Okay. Ilmu psikologi dia ada formula dia, ada teorinya, ada macam-macam lah dia punya sumbernya. Namun tuan-tuan dan sekalian, kita perlu ingat, bagi orang Islam kita ada kepercayaan kita. Kita ada sumber yang orang kata apa, permulaan surah Al-Baqarah sendiri, tuan-tuan dan sekalian, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maka tuan-tuan dan sekalian, bila kita dapat whole apa yang Al-Quran sampaikan, maka insya-Allah Al-Quran yang tidak ada keraguan, maka insya-Allah apa lagi yang kita nak pegang melainkan Al-Quran. Tapi disebabkan oleh kita mungkin terpengaruh dengan budaya-budaya, dengan ideologi yang di luar sana, yang orang kata apa, bukan exactly daripada Allah, yang boleh goyah dan sebagainya, menyebabkan kehidupan kita ini nampak macam bahagia tapi dalaman kita tu tak tenteram, rosak dan sebagainya. Sebab kita terlupa apa yang sepatutnya kita perlu pegang first. Apa yang kita patut pegang? Kita banyak cedok ni, tapi kita terlupa. Bagi orang Islam, kita terlupa apa yang sepatutnya kita kena pegang dulu. Ini saya ingatkan diri saya. Saya bukan nak bercakap untuk semata-mata untuk anda semua, tidak. Ini saya bercakap untuk ingatkan diri saya bahawa apa yang kita sepatutnya pegang, yang kita perlu kaji, yang perlu kita amalkan, yang perlu kita jadikan prinsip, kita terlupa, iaitu apa yang terdapat dalam Al-Quran. Tidak ada keraguan tuan-tuan. Tidak ada keraguan. Maksudnya apa yang disampaikan itu semuanya insya-Allah yang sepatutnya kita pegang. Tapi kita lupa, kita leka, kita ambil benda lain dan sebagainya. Bukan saya nak menidakkan yang lain selain daripada Al-Quran, tidak. Tapi jadikan Al-Quran itu sebagai sumber rujukan kita, prinsip hidup kita, segalanya di situ. Kemudian baru kita telikan mana yang sepatutnya kita tinggalkan, mana yang sepatutnya kita ambil. Jangan jadikan diri kita ni, diri kita tu ni subconscious, conscious, unconscious dan sebagainya. Cerita tentang jadikan seolah macam diri kita ni segala-galanya daripada sumber-sumber yang tidak ada dalil, yang hanya berdasarkan kajian dan sebagainya. Nanti kita akan terpengaruh. Saya risaukan kita akan terpengaruh. Malahan sebab realitinya ramai orang mengalami depresi, masalah-masalah psikologi dan sebagainya. Tentu ramai yang mencari solusi. Bila mencari solusi, jika kita cari di internet, kita akan jumpa perkara-perkara yang bukan daripada dalil, sumber yang paling kukuh. Maka kita mudah tercedok pada tersebut. Saya bukan nak menidakkan konsep meditasi ke, konsep NLP ke, konsep hipnosis ke, konsep macam-macam lah, konsep-konsep yang untuk memupuk ataupun membangkitkan orang kata apa, potensi diri manusia, tidak. Tetapi pelajarilah Al-Quran dulu. Pelajarilah Al-Quran, kerana Al-Quran sendiri kita tak habis nak kaji. Di situlah banyak jawapannya. Jadi insya-Allah kemudian anda boleh bandingkan dengan ilmu-ilmu lain tersebut. Jadi saya rasa sekadar itu saja perkongsian saya.
tujuan saya buat video ni sekali lagi untuk kita betul-betul mencari diri kita, kebahagiaan diri kita yang sebenar, yang betul-betul berdasarkan sumber yang paling kukuh, iaitu Al-Quran. Untuk ini semua untuk cerita pada diri saya, untuk cakap pada diri saya sendiri. InsyaAllah mungkin perkongsian untuk diri saya sendiri dapat memberi inspirasi kepada anda semua, insyaAllah, dan jadi saham kepada saya sendiri, insyaAllah, dan jadi saham kepada anda juga jika anda share video ini, jika anda rasa bermanfaat, insyaAllah. Jadi sekian saja daripada saya. Terima kasih kerana sudi menonton. Sila tekan butang subscribe di bawah, okey, untuk sentiasa update video-video daripada kami. Kami doakan agar anda semua sentiasa bahagia, berjaya di dunia dan juga di akhirat, insyaAllah, bersama family, bersama ahli keluarga, bersama kawan-kawan, sahabat anda dan semuanya yang tercinta, insyaAllah. Kita jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.